Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana hari inilah ini akan jadi by part sebab dia terlalu banyak, sebab dia terlalu besar dia punya. Kalau kita nak bina satu sistem terus, hmm, so dia akan mempunyai banyak part lah. Baik, apa yang kita cuba achieve daripada part-part ini nanti adalah contoh okay, kita cuba untuk buat satu sistem RPH di mana kita hanya cuba perlu kita cuma hanya perlu type pilih untuk satu hari saja kan, untuk hari Isnin saja. Contohnya dekat sini kita ada saya pilih hari Isnin 5 Oktober 2020. Jadi maksudnya bila saya ubah ke 5 Oktober 2020, itu akan mengubah dia punya rancangan pengajaran untuk seminggu terus kepada 5 Oktober hingga 9 Oktober, which is dia punya Jumaat. So sama juga sampai tak ni pun sama juga. Contohnya saya pilih 19. Okay, contoh 19 Oktober. So ini pun akan bertukar jadi 19 Oktober hingga 23 Oktober. Seminggu terus. PH yang dihasilkan itu adalah untuk seminggu terus lah. Contohnya dia akan bermula daripada 19 Oktober sehingga 23 Oktober. Dalam masa dia untuk hari dia yang terakhir 23 hari bulan 10 hari Jumaat. Ikut kelas tu. So dan kalau ada cuti contoh cuti dia adalah contoh dalam 19 hingga 3 ni, contoh cuti dia adalah hari Isnin kan. Hari Isnin contohnya 19 tu juga cuti kan. 19 bulan 10 inilah contoh hari Isnin juga 19 Contoh Isnin tu adalah cuti, hari yang dicuti adalah hari Isnin. So result dia akan dapat kita akan dapat yang hari Isnin tu dia akan bermula daripada hari Selasa. Dia takkan start daripada hari Isnin terus lah. So kalau contohnya dia start kalau hari yang di mana dia punya cuti tu adalah 20 hari bulan. So kita akan tengok dia ada 19 ada RPH hari Isnin, 19 ada RPH hari Isnin, 19 ada RPH hari Isnin, dan kemudian dia akan skip pada hari Selasa. So dia terus pergi pada hari Rabu. So itu yang kita akan cuba achieve. Bila kita letak dia punya cuti, dia akan skip pada tarikh cuti tersebut. Dan kemudian kita akan cuba untuk bina RPH tu hanya dengan memilih ini dia punya bidang standard kandungan untuk sains dan standard pembelajaran saja. So contohnya ini kosong saja. Kalau ini kosong saja. Kalau ada contoh ini standard kandungan. Itu dekat sini. Saya clusterkan RPH seminggu tu mengikut kelas lah supaya lebih senang untuk tengok apa yang akan diajarkan kepada kelas tu mengikut susunan dia nanti. Baik, so contoh dekat sini kita ada bidang dia, contoh jadual berkala. Bila kita pilih jadual berkala, kita akan dapat nampak dia punya standard sebatian. Dan daripada sebatian tu kita akan dapat drop down list dia. Inilah dia punya drop down list yang adalah kita buat 6.31, 6.32 dan kemudian kita ada 6.33. Baik, lepas tu contoh hari seterusnya kan. Hari yang seterusnya itu hari untuk satu bijak ni hari Rabu pula kan. Contoh kita nak sambung lagi jadual berkala, masih lagi sebatian.
Okay, hari tu dah 6.3.33. So ini mungkin 6.34. Mungkin kita nampak sampai 6.35. Ada 2 lah di situ kan. Okay, dan seterusnya mungkin hari Rabu. Okay. So dengan hanya memilih ini saja, so bila kita dah lengkap isi yang contoh yang semua dah lengkap isi tadi. Okay, dah lengkap isi. So dia akan menghasilkan result application ni lah, mengikut kepada dia punya topik yang telah okay. So kalau contohnya hari Isnin, so kita ada 6.31, 6.3. Hari yang seterusnya untuk satu bijak tadi hari Rabu hari Rabu contohnya kita ada satu bijak tu, dia akan belajar Rabu itu akan belajar mengenai 6.35, 6.3 ikut ni tadi 6.35, 6.3. Baik, so itu adalah hasil akhir dia. So kat sini kita hanya cuma perlu pilih dua saja. Satu, pilih tarikh hari Isnin, tarikh untuk hari Isnin. So dia akan compute terus semua hari dia, semua tarikh untuk hari dia. Dan kemudian kita tengok kalau ada cuti ke tak. Dan kalau ada cuti, dia akan skip hari yang dicuti tu. Dan kemudian kita cuma hanya perlu pilih bidang, standard kandungan, standard pembelajaran. Dan bila kita dah habis pilih semua untuk seminggu terus tu, so dia akan terus menghasilkan application untuk seminggu terus lah. So itu adalah apa yang kita cuba bina lah. So benda ni sangat panjang, so dia akan banyak part dia. So let's get started. Kenalan saja. So untuk yang pertama sekali kita tengok dahulu kepada dia punya tarikh lah. So untuk spreadsheet ni, so setiap spreadsheet ni dia akan mempunyai sebagai sel lah. Sel ini dia akan ditunjukkan oleh huruf yang jadi dia punya lajur dan nombor yang menunjukkan dia punya baris. Okay, contoh kat sini, so kita tulis tarikh ni tarikh dia dahulu. So tarikh ni kita katakan tarikh ni dia berada pada lajur A dan baris 2. Lajur A baris 2. So kalau contohnya saya tulis di sini, saya tulis A2 kan. A2 tu dia akan dapat tarikh lah yang dia dapat tarikh ni lah. Sebab saya buat itu adalah dia punya reference, itu adalah dia punya rujukan lah, cara kita rujuk benda tu. Okey, jadi untuk tarikh ni tadi, so tarikh tu tadi kalau kita perhatikan ni, kalau tarikh ini dia akan, kalau kita tengok di sini tadilah, tarikh tu kalau perhatikan bila di double click, so dia akan keluar list So dia adalah sejenis validation lah sebenarnya, dia adalah sejenis validation. So cara kita buat senang saja. So kat sini contoh kita nak letak tarikh dekat sini dia punya sel adalah B2 kan. So kita right click pergi kepada data validation, terus pergi kepada tarikh. So data validation ni ada banyak jenis. Nanti kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi. Jadi dia banyak guna data validation ni. So untuk yang pertama ni kita tengok kepada tarikh lah. So bila kita letak date, so dia akan letak date juga dah di situ. So bila kita double click, okay, so then kita boleh pilih date. Kalau kita tak ada letak tadi, so ini double click tak ada apa-apa pun kan. Okay, lepas tu kita letak contoh, kita letak ada cuti 1, cuti 2, cuti 3. Dan ini pun kita akan define dia sebagai tarikh juga lah. Cuti 5. Baik, so sini pun sama juga. So kalau untuk senang, okay, untuk senang sebab semuanya adalah tarikh, so kita cuma perlu pilih semua sekali, klik sambil turun ke bawah dan kemudian right click sama juga data validation. Tengok
pilih dia punya dia punya validity, dia punya pengesahan adalah untuk tarikh saja. So tak nak benda lain lah. So kalau letak contoh kita nak letak perkataan kan, kita tak guna kan. So dia tak guna lah di situ. So dia jadi invalid. Sebab dia mesti ada dia di situ lah. So kalau kita delete, so kita kena letakkan okay. Untuk memudahkan kerja, so ini saya letakkan tarikh dia adalah untuk hari Senin lah. So Monday lah. So 14 contoh. Baik. Okay, bahagian yang seterusnya kita tengok kepada, sebab nanti kita akan buat pilih dia punya bidang, pengajaran semua ikut kelas kan. So kita clusterkan dia. So kita akan ada, okay, first kita ada dia punya subjek dulu, dia sains. Kemudian kita akan ada kelas, okay, kelas contohnya 1 contohnya. Okay, lepas itu kita ada hari dia, contoh hari mungkin kita letak Isnin, okay. Lepas tu ada lagi Selasa, lepas tu satu lagi kelas dia mungkin hari Khamis contoh. Okay, jadi sebab untuk RPH seminggu tadi kita kena susun dia ikut hari. So kalau untuk ini kan dia Isnin, Selasa, Khamis. Jadi kalau di dalam bentuk huruf ni, dalam bentuk perkataan ni, dia susah untuk disusun. So kalau contoh kan, so maksudnya hari tu kita kena tukarkan kepada sesuatu yang lebih senang untuk kita susun lah. So contohnya hari ni kita wakilkan dia sebagai nombor lah. Jadi maksudnya Isnin tu kita ambil dia, okay, contoh ini hari, lepas tu ini hari dia punya nombor So jadi kalau hari dia tunjuk Isnin, saya nak tukarkan nombor dia kepada dekat sini, dia akan tukar menjadi 1. Dan Selasa dia akan jadi 2. Okay, dan seterusnya lah. Okay, ini untuk kalau dah biasa guna Excel, dia sama saja. Select 2 dan kemudian dari ujung ni ke ujung ni, hold, klik ke bawah, dan kita akan dapat sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 di situ. So kalau untuk bahasa Melayu ni boleh tak? Kalau buat benda sama tak boleh ya, dia akan ulang dia punya pattern tersebut. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat di situ. So apa yang kita nak dekat sini adalah apabila kita key in Isnin kan, kita nak di sini dekat sel D10 dia menghasilkan nombor 1 kat situ. So nombor 1 dekat sini, so kita akan gunakan satu fungsi formula yang dinamakan sebagai VLOOKUP. So okay, kita perhatikan untuk VLOOKUP ni, so kalau tak faham apa dia punya apa fungsi formula tu, macam mana guna formula tu, kita boleh tekan ni lah, turn on formula help, kita letak F1 di situ. So kalau untuk VLOOKUP ini, so dia akan ada basically ada 4 benda yang kita kena letak lah. Pertama adalah search key ataupun benda yang kita nak cari tu kan. Lepas tu dia punya range tu adalah jadual dia, dekat mana jadual mana yang kita rujuk. Dan kemudian index itu merujuk kepada apa dia punya kolom yang kita nak tukarkan dia punya nilai tu. Dan kemudian is sorted tu kita tak pause dulu sajalah. Senang saja. So VLOOKUP, benda yang kita nak cari adalah Isnin, hari di sini lah. Lepas itu lepas tu kita tengok yang kedua, koma. Okay, yang kedua ni kita kena ambil dia punya range, dia punya jadual rujukan. So jadual rujukan yang ni lah, dia jadual rujukan ni daripada E2 sampai E2 sampai F6. So hold, kita pilih sama sekali lah, koma. Okay, then kita akan ada index kan. So index itu
Indeks itu kan, ini kolom yang pertama, lajur yang pertama, E adalah lajur pertama, F adalah lajur yang kedua. So kita nak dia hantar nilai 2 ni, nilai kolom yang kedua ni, 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 ni. So apa yang kita buat adalah akan buat koma dan kemudian is sorted. Kita letak off lah, kita letak sorted di situ. Kolom dulu. Lah. So dekat situ kita boleh return nilai 1 di situ. Okay. Habis kat sini buat macam mana? Adakah kita perlu membazir masa? Tidak, kita tidak perlu membazir masa. Kita boleh drag down ke bawah sahaja. Okay. Contohnya, jadi maksudnya di sini Isnin akan hasilkan 1, Selasa dia akan hasilkan 2, Khamis dia akan hasilkan 4. Okey. Contoh kita tulis untuk kelas lain pula. So ini saya boleh contoh saya buat copy kat sini. Ini saya select dulu sains dan satu elok tu. Saya control C, copy dan kemudian saya pilih 4 ini sebab semua yang sama saja kelas dia, dan saya buat control V di sini. So kita dapat sains satu elok, Isnin, Selasa, Khamis. Okey. Dan contoh kita buat untuk yang lain pula lah. So ini saya buat drag ke bawah. Lepas tu ini saya buat 4 baik. Okey, cuba 4 baik lah. Okey. Lepas itu ini kalau saya nak copy paste banyak-banyak ni, so Ctrl C dan kemudian saya pilih dua sel dia B14 dengan B15 ni. So saya Ctrl V, so saya buka 4 baik lah. Okey, contohnya 4 baik ni dia punya kelas adalah pada hari contoh Isnin ada juga, lepas tu Rabu ada juga, lepas tu satu lagi ada Khamis pun ada juga Lepas tu Isnin ada, Rabu ada, Khamis pun ada. So formula ni kita buat apa? Kita cuma drag ke bawah saja. Okey, dia ada masalah di situ. Kenapa dia ada menghasilkan nilai NA di sini So dia tak jumpa nilai Isnin itu di dalam VLOOKUP. So kalau kita perhatikan formula dia, bila kita drag dia ke bawah tadi so kita cuma perlu klik di atas ni bahagian FX ni, bahagian formula dia. So kita perhatikan bila kita drag dia ke bawah, so dia akan mengalihkan range dia pun ke bawah juga. Kan kita gunakan range yang sama sepatutnya kan. So kalau dia cuma betul dekat sini je, dia cuma betul dekat yang bahagian pertama saja. Bahagian kedua dah salah dah kan. Bahagian kedua dah salah sebenarnya, tapi dia masih boleh return sebab nilai yang dia cari tu Selasa tu masih lagi dalam dia punya nilai kan. Okey, lepas tu 4 pun beralih juga kan. Dia semakin ke bawah. Dia maksudnya kita punya range ini lari. Sebab range yang kita guna sebenarnya range daripada ni E2 sampai F6. So apa yang kita kena buat di sini sebenarnya, sebelum kita drag tadi ini, kita kena buat kita buat dia stay dekat range itu saja. So apa yang kita buat adalah kita boleh gunakan fungsi button kat laptop F4. So F4 ni dia akan ada letak dollar symbol di depan dia punya koordinat ni, E depan 2, depan F, depan 6. Jadi maksudnya bila kita drag down ke bawah nanti jadi maksudnya dia tidak akan mengubah nilai E, nilai 2, nilai F, nilai 6. Jadi dia akan stay lah ke bawah. Yang akan berubah bila kita drag ke bawah adalah nilai C10 yang kita tak kunci. Ini kita kuncikan dia lah. So bila ni drag ke bawah, so kita akan dapat kita dapat nilai yang betul lah. So bila kita pergi ke bawah, dia kunci nilai E2 sampai F6 di situ. Sama juga. Kedua, kita cuma ubah C11 itu saja. So kita baca Selasa ni lah. Kita baca Selasa, tapi jadual kita masih baca yang atas ni lah. Kita tak ubah dia punya jadual tersebut. Okey. Jadi untuk
kan kalau kita buat, okay, itu lengkap tentang dia punya hari. Next adalah tentang dia punya masa pula. So untuk masa ni, okay, untuk masa, so kalau masa contoh masa, sebab nanti kita akan susun dia ikut hari dan kemudian kita akan susun dia ikut masa pula. So contoh masa ni lebih kepada dia punya period lah. Kita letak mengikut period lah. So dia akan ada period mula dia, masa mula. Okay, lepas tu kita ada masa akhir dia, masa terakhir. Okay, contoh untuk hari Isnin, contoh dia adalah period 7, kemudian dia berakhir pada period yang ke-8. Hari Selasa contohnya 2, lepas tu 3. Untuk hari Khamis dia 4, 5 contoh lah, ini contoh saja. Lepas tu untuk baik hari Isnin, contoh dia start pagi awal daripada satu elok tu, so dia start pada masa kedua, 3. Okay, lepas tu ini kita ada contohnya masa mula dia. So masa mula dia adalah, contoh untuk hari Rabu tak ada yang lain. So okay, contoh yang ni adalah 1 dan 2. Dan untuk hari Khamis, contohlah dia bermula pada masa yang awal 1 dan 2. Okay. Tambah satu lagi kelas, okay, kelas tingkatan 3 pula. Okay, kita tengok kelas tingkatan 3. Contoh untuk tingkatan 3 ni kita buat contohnya dia ada juga hari Selasa. Okay, Selasa, Rabu, Jumaat contohnya. Okay. Selasa, Rabu, Jumaat. Okay. Baik, kemudian contoh, okay. So ini kita cuma perlu drag ke bawah saja, hold, drag ke bawah. So dia akan Selasa 2, Rabu 3, Jumaat 5. So dia akan ikut keputusan tu lah. Dan kemudian dia punya masa mula. Contoh hari Selasa ni dia punya masa mula ni lambat sikit daripada satu elok. Okey, contoh dia masa ke-4, masa ke-5. Okey. Contoh hari Rabu dengan baik ni. Okey. Baik ni saya tukar dulu ya. Tukar contoh 5, 6. Hari Rabu tu yang 3 baik dahulu start. Okey, contohnya 3, 4. Dan kemudian untuk hari Jumaat ada yang ini awal masa saja. Okey, lengkap saya punya hari dan saya punya masa. Baik, kalau ikut RPH tadi jadi maksudnya kalau RPH ni kita akan susun dia ikut hari kan. So sekarang ni kita cuba untuk buat satu range dia untuk kita susun hari dia dahulu. RPH dia mengikut hari dahulu. Hari. So tadi kita ada summary, lepas tu kita ada summary audio. So macam yang saya cakap tadi, kalau kita nak referkan, kita nak ambil satu value tu, so kita typekan contoh contoh saya nak tahu Isnin ni. Jadi apa yang saya buat adalah saya kena sama dengan, dan kemudian saya pilih sel yang mengandungi Isnin ni, iaitu E2 kan. So saya dapat nilai Isnin tu lah. So saya nak dapat 5 kan. Okey, so ini akan jadi F dan baris dia lah, baris F. So saya dapat nilai dia 5. Nilai inilah. Okey, itu kalau dia dalam satu sheets yang sama. Okey, kalau dia dalam sheets yang berbeza, so apa yang kita kena buat adalah sebenarnya pertama sekali, okey, itu dalam sheets yang sama. So kalau dia dalam sheets yang berbeza, so kita kena ambil dahulu dia punya alamat nama dia benar. Punya paper itu dahulu Okey, so kita ambil nama dia dahulu. So apa yang kita buat? Contoh saya ambil summary ori
nama dia, dan kemudian tanda seru, dan kemudian contohlah saya ambil, okey, saya nak ambil apa? Okey, saya contoh saya nak ambil subjek ni saya nak ambil subjek ni jadi maksudnya punya alamat adalah A9. So dekat tu semari ori tu saya buat A9. Okey, A9, dan saya akan dapat subjek dia. Saya jadi saya akan dapat dia punya subjek. Okey, kita nak susun. Jadi sekarang ni kita kena memahami tentang susunan pula. Tapi saya tak nak ambil satu sel ni saja. Sebenarnya saya nak ambil semua sekali. Ini semua sekali. Saya nak ambil semua sekali. So kalau saya nak ambil semua sekali, contoh dekat sini, apa yang saya boleh buat adalah, contohlah saya tekan A9 sini A9, lepas itu saya buat A9 hingga bawah ni A18 kan. So maksudnya dia akan pilih semua So kalau ada noktah bertindih tu kat tengah tu, maksudnya dia A9 sehingga A18, dia pilih yang tu lah. Dapat tak? Tapi kalau dekat sini tengok dia tak keluarkan yang bawah ni kan. So cara kita nak keluarkan bawah ni yang sains semua ni, so kita kena gunakan satu konsep yang dinamakan sebagai array formula. Okay. Array ni maksudnya dia adalah susunan. Jadi maksudnya dia tak akan ambil satu sel, dia akan ambil satu susunan yang terdiri daripada banyak sel tersebut. So cara mudah dia macam ni. So kalau kita ada A19 kan, kalau kita ada A19, cara kita nak ambil A9 sehingga A18 ni, okay, adalah caranya kita letakkan sama ada array formula kepada range tersebut. Barulah kita boleh dapat punya. Okay. Kalau kita tak guna array formula tadi, kalau kita gunakan ini sahaja kan, ini dia akan tak subjek saja. Tapi kalau kita gunakan array formula A9 hingga A18, dan barulah dia akan ambil semua sekali lah. Dia akan ambil sains ni semua sekali. Okey, tapi kita tak nak ambil sains itu saja, kita nak ambil dia. So yang ni kita ambil daripada A9 hingga A18. So tapi yang saya nak ambil adalah A9 ini sehingga kepada F ini sehingga kepada F. So apa yang saya boleh buat adalah di sini saya tak buat dia A9 hingga A18 sebab dia kolom yang sama, iaitu A. So saya kena buat dia A, B, C, D, E. Okay. Yang penting F lah sebenarnya, sampai F situ. A9 hingga F18. Ini A9, ini F18 lah. So dia akan ambil diagonally, so dia akan ambil semua benda tu. So saya dapat produce benda yang sama dekat sebelah kiri ni lah. So bila dia susunan macam tu, dia kena gunakan array formula ni lah. Dia kena gunakan array formula. Okey, jadi di sini summary ni saya akan susun di tempat lain lah untuk memudahkan kerja. So kalau kita buat macam saya cakap ni, kalau kita buat A9 sehingga A18 punya nilai tadi kan, ini dia cuma dapat value saja. Kenapa dia dapat value? Sebab n array value could not be found. So maksudnya dia kena buat benda ni dalam bentuk array. So kita buat array formula. Okay, dia ada satu kaedah alternatif yang kita boleh gunakan, iaitu kalau array formula ni kita boleh gunakan kita buat ni macam contoh macam ni tadi kita boleh gunakan shortcut dia. Dia ada satu shortcut iaitu control shift enter. So tekan serentak lah tiga benda tu. Contoh kita tekan di sini, dah tekan, kemudian control shift enter. Dekat sini, dekat formula ni kita tekan, dekat bahagian letak formula ni kita tekan control shift enter kan. So dia akan keluar array formula di situ. Itulah dia punya shortcut lah. Sebab kita akan guna banyak, so kena ingatlah bahagian benda ni, control shift enter untuk array. Baik, so kita tukar dahulu ini. Kita ambil sampai F18 tadi.
Tapi tak gunalah kalau kita copy saja kan. Sebenarnya purpose kita nak copy semua benda ni supaya kita dapat susun. So sekarang ni tugas kita adalah untuk menyusun pula. So, kalau untuk menyusun, dia ada satu formula yang dinamakan sebagai sort. Nama formula adalah formula sort. So kita fahamkan dulu apa maksud formula sort itu. Dia akan sort rows, maksudnya dia akan sort baris tu mengikut julat. Dalam julat tu bergantung kepada dia punya kolom, bergantung kepada dia punya lajur lah. Okay. So dia akan ada banyak argument di sini. Baik. So pertama saya perlukan dia punya range. Okay, range dia. Kedua range. Okay, contoh range dia nanti kemudian kita perlukan dia punya sort column. Sort column ni adalah kita nak susun dia ikut kolom yang mana satu kan. Dan kemudian kita akan ada dia punya condition. Condition tu sama ada dia menaik ataupun menurun. So kalau kita nak dia dalam bentuk menaik, makin ke bawah makin besar, maksudnya kita buat true lah. True nantilah. Okay, tak apa, kita terus guna formula dia. Kita perhatikan apa efek dia kepada formula ni lah. So kalau formula kita betul, sepatutnya kita akan ada. So ada formula ni adalah dia punya range tadi. Ini akan jadi dia punya range. Kita type dahulu sort. So ini dah range lah. Yang susunan tadi itulah dia punya range. Dia punya array tadi adalah dia punya susunan tadi adalah dia punya range tu. So yang kedua, argument yang kedua, kita akan tengok apa kita nak tengok kolom yang mana kan. So kan dekat sini kita ada A sampai F kan. A sampai F. Jadi maksudnya dia ada 6 kolom di sini. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat, ini kolom kelima, ini kolom ke-6. So kita nak susun dia ikut hari yang dalam bentuk nombor ni lah. So kita nak Isnin dahulu lah sebenarnya. So kita nak nombor ni dia disusun dalam keadaan menaik. So 1, 2, 3, 4, 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. So apa yang kita buat adalah kita ambil kolom dia hari nombor ni. Hari nombor ni adalah kolom yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian kita buat argument yang seterusnya. Adakah dia ascending? Adakah dia menaik? So, adakah dia menaik? Yes. Kita nak dia dalam keadaan menaik. 1 dahulu. Kemudian 2, 5. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So contohlah kita kalau dia nak terbalik so kita buat false lah. False ni maksudnya menaik ke? Tak menaik kan? Dia nak menurun. So dia buat 5, 4, 3, 2, 1. Baik. So dekat sini ada sedikit benda yang tak best sangat. Iaitu kan dia punya tajuk tu pun tersusun sekali So dekat sini apa yang kita boleh buat adalah kita tak ambil dia punya tajuk. So tadi kan kita mula daripada 9. 9 tu include tajuk dia. So kita mulakan daripada 10. So kita ubah sikit lah dia punya formula ni. Instead of start daripada 9, summary ori tu kita start daripada 9. Kita start daripada 10. Okay. Then kemudian dia punya tajuk tu tajuk tu kita buat benda yang sama macam tadi. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita ambil daripada summary ori. Lepas tu kita ambil A9 hingga F9. A9 hingga F9 itu. So ini kita ambil daripada summary ori underscore ori. Nama dia kena tepat di situ. Kurungan. So ini kalau nak selamat sikit, letakkan tanda ni lah sebelum kita tutup dengan tanda tu lah. Tak tutup pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau ada space dia ada susah sikit lah. Contohlah bagi contoh ni kalau dia buat dia underscore. Kalau underscore dia bergabung. So kalau dia macam ni, kalau dia ada space, kita boleh buat dia dalam bentuk space. So kalau kita tulis dia macam ni saja, ni akan berubah ni. Okay, kalau kita tulis dia macam ni saja, dia tak akan jadi dia punya nilai tu. A9 hingga
A9 hingga F9 tadi kan tekan array pun tak jadi lah. Jadi kan tak jadi juga kan. So apa yang kita kena buat adalah kita kena gunakan tanda ni lah bahagian tu baru dia jadi. So dekat sini kita boleh dapat dia punya tajuk, subjek, kelas, hari, hari nombor, masa mula dan masa akhir dia. So baik, okay, kita tak nak kita nak dia true tadi lah. So kita nak dia dalam keadaan menaik. Kolom keempat tu dalam keadaan menaik. Kolom hari nombor ni dalam keadaan dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara dia. Baik, tapi tak cukup. Sebab kalau kita tengok sini kan, kalau macam Isnin kan kita akan susun dia ikut masa juga. So kalau Isnin ni patutnya 4 baik dah dulu kan, sebab dia mula masa kedua 3. So maksudnya 4 baik ni patutnya ke atas lah sebenarnya. Lepas tu untuk hari Selasa pun hari Selasa ni betul. Hari Rabu, hari Rabu ni sepatutnya 3 baik ni ke atas lah, sebab masa dia start daripada masa yang ketiga. So kita kena susun lagi. So tadi kita susun dia ikut kolom ini sahaja, tapi kolom lain kita tak kisah. So apa yang kita buat adalah kat sini kita ada science ni. Jadi maksudnya untuk sort ni dia bukan hanya untuk satu kolom saja. So kita boleh susun dia ikut kolom mana lagi kan. So ini first level. First level kita gunakan kolom keempat, iaitu kolom hari nombor tadi. Second level kita gunakan kolom nak susun ikut apa lagi kan. So ini pula kita akan susun dia ikut masa mula lah, masa mula masa akhir. So kita tengok dia punya kolom yang berkaitan 1, 2, 3, 4, 5. So ini kolom kelima. Dan kemudian bertanya, hang nak naik ke hang nak turun kan? Is ascending or is descending kan? Is ascending. So yes, we want it to be ascending. Kita nak yang kecil dulu lah. Kita nak masa awal dulu sebelum masa akhir. So it is true DCT. So barulah kita akan boleh tengok dia punya kelas tu disusun dengan betul lah. So kita tengok di sini hari nombor dia akan menjadi 1 kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dan kemudian masa dia pun akan mula dengan betul jugalah. So yang masa awal tu di atas lah 2 7 kan, 2 4 3 5 1 4 gitu. Baik, rasanya ini dah terlalu banyak juga ni. So ini adalah bahagian pertama dulu. So next kita akan cuba buat untuk ni pula lah, buat untuk yang drop list bidang standard kandungan, standard pembelajaran dan sebagainya. Itu pula next time.